أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi, pertama-tama dan selamanya puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana setiap saat dan ketika kita sentiasa berada di dalam limpahan nikmat Allah yang tidak terhitung banyaknya. Dan sekiranya kita hendak menghitung nikmat-nikmat Allah ini, Allah Subhanahu wa taala katakan la tuhsuha wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu hendak menghitung, mengira nikmat-nikmat Allah, pasti kamu tidak akan dapat menghitung mengiranya. Terlalu banyak. Dan di atas seluruh nikmat yang Allah kurniakan pada kita, Allah tidak minta apa-apa, melainkan Allah mohon minta kita bersyukur sahaja. Dan syukur kita itu pun kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Kerana Allah tidak berhajat sedikit pun pada apa-apa, pada siapa-siapa. Bahkan ketaatan makhluk hambanya pun Allah tidak berhajat. Allah janji siapa yang syukur, Allah tambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, aku akan tambah. Sebaliknya jika kamu tidak syukur, maknanya kamu kufur. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Allah ancam dengan azab. Jadi ulama mengatakan apabila ada ancaman, maka hukum syukur menjadi wajib. Ya. Wajib bersyukur sebab ada ancaman azab bagi mereka yang tidak bersyukur. Dan dalam masa yang sama juga Allah katakan wa qalilun min ibadiyash syakur. Amat sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Jadi semoga Allah golongkan kita semua di kalangan golongan yang sedikit, yaitu hamba yang sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, pagi ini kita sama-sama melihat
muzakarah insya-Allah. Bab yang ke-10 pada menyatakan kelebihan hari Jumaat, ya. Muka surat 93. Di sini disebutkan mengenai berlakunya kesempitan kubur. Adapun sempit kubur, katanya, maka iaitu tiada lepas seseorang daripadanya, dan jikalau adalah mayat itu soleh sekalipun. Dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, ini mayat yang bergerak arash baginya, dan dibukakan baginya beberapa pintu langit. Yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana apabila dia wafat, arasy Allah bergoncang. Hebat sahabat ni. Bergerak arasy sebab suka dengan rohnya, dan menghadirkan dia 70,000 malaikat istiqbal mengiringi roh dia. Sungguh pun begitu sahabat Sa'ad bin Mu'az ini, Nabi bagi tahu, sungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipeluk akan dia oleh kubur. Maknanya dia mengalami hempetan, kemudian dibukakan dia daripadanya. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil qabri dhaltah law naja minha ahadun la naja minha Sa'd bin Mu'adz. Apa Nabi beritahu? Nabi bersabda, bagi kubur itu ada kesempitan. Jikalau sentosa, maknanya aman seseorang daripadanya kesempitan kubur itu, kata Nabi. Nescaya yang paling aman, paling sentosa, yang selamat daripada hempetan kubur ialah Sa'ad, anak kepada Mu'az radhiyallahu anhu. Ini masalah kubur ni masalah kita semua, ya. Kita semua adalah ahli kubur yang pasti, ya. Jadi isu kubur ni isu kita bersama yang perlu kita fikirkan dan kita ambil berat, kena risau, bimbang, takut, kena ada. Kerana itu ciri-ciri orang mukmin, orang beriman, ya. Rasa kebimbangan terhadap bagaimana keadaan saya di kubur besok, itu adalah kebimbangan yang disukai oleh Allah. Kerisauan, ketakutan yang disukai oleh Allah pada setiap hamba. Dan jikalau tidak ada kebimbangan, tidak ada ketakutan, tidak pernah berfikir keadaan dia besok setelah mati, iaitu dalam kubur, maka bahaya bagi iman dia, ya. Demikian lagi kanak-kanak tiada lepas daripada sempit kubur juga. Riwayat Tabrani daripada Abi Ayyub bahwasanya kanak-kanak yang ditanamkan dia, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau lepas seorang daripada peluk kubur, maknanya hempetan kubur, nescaya lepas ini kanak-kanak daripadanya. Tetapi peluk kanak-kanak itu, maknanya hempetan kepada kanak-kanak itu seperti peluk ibu akan anaknya yang dikasihi. Setiap orang tak sama, ya, keadaan dia berbeza. Itu pun bergantung mengikut amal di dunia macam mana kita, ya. Adapun yang lainnya daripada ahli maksiat, kalau macam kanak-kanak tadi,
orang-orang soleh, ya. Kubur berlaku hempetan, tapi hempetannya ni macam ibu peluk anak, ataupun kita beritahu hempetan nikmat, tapi hempet tetap hempet, ya. Macam kita hidup di dunia ni ada juga hempetan-hempetan berlaku, ada hempetan nikmat, ada hempetan azab, ada kita terhempit rasa nikmat, ada kena hempet rasa azab pun ada, berbeza. Dalam kubur pun berlaku, ya. Adapun bagi ahli maksiat, dipeluk maknanya dihempit akan dia hingga berselisih tulang rusuknya. Ini hempetan azab, berceragah, dalam riwayat Nabi buat tangan, tulang rusuk ni kena hempit, berceragah, ini, azab maknanya. Riwayat daripada Nabi SAW sabdanya, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad. Surah apa ni? Ni surah wajib hafal nama dia. Surah wajib hafal. Surah Al-Ikhlas. Pada sakit matinya, maknanya ketika dia dalam keadaan sakit, banyak dia baca surah Al-Ikhlas, ya. Maknanya kalau kita ni jangan tunggu sakit baru nak baca lah, tengah sihat ni baca lagi baik, lagi bermanfaat daripada ketika dah sakit baru nak baca, Biasa orang masa sakit baru nak baca ni agak payah, Dan orang kalau dah terbiasa, lazim kebiasaannya masa sehat buat amal, maka masa sakit mudah. Masa sehat banyak baca ataupun amalkan surah Al-Ikhlas, masa sakit lagi mudah insya-Allah, begitu. Jadi dia baca, barang siapa, kata Nabi, membaca surah Al-Ikhlas pada sakit matinya 100 kali, maka dengan kebaikan amal tadi sentosa aman ia daripada fitnah kubur dan daripada sempit kubur atasnya, maknanya hempetan azab, dan ditanggung akan dia oleh malaikat pada hari kiamat dengan tangannya hingga lalu akan sirat kepada syurga. Surah Al-Ikhlas ini namanya surah Al-Ikhlas, tapi dalam surah tu cerita apa, Tak ada cerita ikhlas pun. Ada? Katakanlah, wahai Muhammad, hendaklah kamu ikhlas, tak ada. Qul huwallahu ahad. Cerita apa? Cerita tauhid. Nama surah Ikhlas tapi cerita tauhid, cerita iman, cerita akidah, Tidak disebut ikhlas satu pun. Jadi apabila Nabi ditanya apa itu iman, maka Nabi beritahu iman itu adalah ikhlas. Ikhlas adalah iman. Seorang yang imannya betul pada Allah, insya-Allah dia jadi orang yang paling ikhlas. Dan apabila orang yang memiliki keadaan imannya rosak, maka ikhlasnya akan tercemar. Ada masalah pada ikhlasnya. Jadi semua amalan berkait dengan iman, Sembahyang kita berkait dengan iman, puasa, zakat, haji, semua berkait dengan iman. Jadi iman ni asas yang perlu dikuatkan untuk menentukan nilai amal yang akan dibangunkan di atasnya itu bagaimana. Iman menjadi satu ukuran. Dan berbeza amal kita ini mengikut keimanan kita, Kalau sembahyang subuh tadi, semua sama sembahyangnya 2 rakaat berkunut.
Tapi nilai kualiti sembahyang tu berbeza setiap orang. Jadi bergantung pada apa? Iman tadi. Ya. Jadi dengan iman tadi itu berlakunya khusyuknya, ya, tawajuhnya, khauf takutnya, di situ ya. Jadi besarnya kelebihan surah Al-Ikhlas ini kerana tauhid itu. Dan demikian lagi orang mengekalkan pada tiap-tiap malam membaca surah Al-Mulk. Alhamdulillah kita di sini baca secara ijtimai, berjemaah. Satu peluang yang baik bagi kita yang agak tak kuat ya. Kadang-kadang kita ni kalau buat amal sendiri-sendiri memang tak mampu, tak kuat. Tapi apabila ada jemaah ramai-ramai buat, kita ada kuat sikit. Jadi ambillah peluang, buat beramai-ramai ni. Kita yang tak berapa nak pandai pun insya-Allah jadi pandai kalau ikut selalu. Ada orang istiqamah ikut, dia jadi hafal pula. Dia ni untuk menghafal, salah satu cara menghafal ini dia banyak dengar. Mungkin kita ada pengalaman dengar banyak lagu tak nak hafal pun tapi terhafal juga sebab banyak dengar. Bila dimainkan lagu tu automatik mulut kita boleh sambung. Begitu juga surah Yasin, surah Al-Mulk, bila banyak kita baca, banyak dengar, dia lekat. Memang itu kaedah untuk mengingat. Iza takarrara taqarrara. Apabila satu-satu perkara itu ditakrirkan, diulang-ulang, maka dia akan taqarrara, akan mantap, akan ingat. Jadi siapa membaca surah Al-Mulk, di sini sebenarnya ada dia punya pairing dia. Surah Al-Mulk bukan dia solo, jadi ada pairing dia. Surah Al-Mulk dan As-Sajadah, Alif Lam Mim Sajadah, biasa pagi subuh Jumaat imam akan baca. Dan di pairing lagi satu surah, dan surah Yasin. Dan orang yang membaca tiap-tiap hari 25 kali. Ini ada doa khusus dalam riwayat ada sebut. Ini cerita masih dalam isu azab kubur ya. Baca Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Cuba boleh ikut sama-sama. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Siapa baca sehari 25 kali, lepas dia daripada fitnah kubur. Kita dah nak masuk tahun baru 2023. Biasa orang akan bercakap pasal azam baru Jadi antara azam baru yang perlu kita letak ialah peningkatan dalam amal. Kalau dulu dalam list amal kita harian tu tidak ada Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut, tahun baru kita letak dalam list. Tapi untuk letak itu jangan letak tahun 2023. Hari ini dah letak lah. Kalau nak tunggu 2023 baru letak, mungkin terlupa letak nanti. Jadi letak sekarang. Start mula sekarang. Maksudnya selepas kita tahu ni terus pasang niat untuk amal. Jangan ditangguhkan. Antara sifat ciri orang mukmin ni, dia menyegerakan kebaikan. Apa kebaikan dia tahu, dia segerakan. Macam mana dikatakan segera? Segera tu bermula dengan niat. Pasang niat, azam. Jangan ditangguh. Kerana syaitan ini antara makhluk yang paling faham nilai niat.
Ya, syaitan antara makhluk yang paling faham nilai niat. Sebab itu apa saja kebaikan, syaitan akan cuba supaya manusia tidak niat pun. Maka apabila mula dia tidak niat, maka di situ bermula kegagalan dia untuk buat amal. Ya. Dan kejayaan untuk kita buat amal bermula dengan niat. Ya. Jadi kita pasang niat insya-Allah ya. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Kita minta pada Allah supaya Allah berkati mati kita ini. Ketika hendak mati, selepas mati kita minta Allah berkat. Ya. Sebab kita berhajat pada mati. Ya. Dan kita memang bakal mati. Ya. Jadi kita perlukan ya amalan ini. Jadi amalan surah tadi Al-Mulk, Sajadah dan Yasin. Kalau ikutkan 3 surah ni ialah surah amalan harian. Ya, bukan amalan mingguan. Yasinan bukan mingguan. Ya. Jadi Khamis malam Jumaat surau buat satu bentuk bantuan istilahnya. Dibuat secara berjemaah malam Jumaat tu membantu kita, tu yang panggil bentuk bantuan. Ya. Mungkin bagi kita yang tak ada kekuatan nak buat sendirian ni, mogalah ada malam Jumaat baca Yasin boleh tumpang membantu kita. Daripada tak ada, mungkin dalam seminggu memang tak baca. Betul? Jadi ada tu alhamdulillah. Jadi manfaatkan bantuan yang dibuat. Ya. Jadi Yasin amalan harian. Dalam satu riwayat Nabi sebut, man qara'a Yasin fi sadrin nahar qudiyat hawaijuhu. Barang siapa membaca Yasin di awal permulaan hari, maka dilangsaikan, diselesaikan urusan dia pada hari itu. Allah bereskan. Ini hebat surah Yasin, ya. Jadi 3 surah ni pun kita letak dalam azam baru kita insya-Allah ya, untuk jadikan amalan bacaan harian Al-Mulk, Sajadah dan Yasin. Dan ditambah dengan Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut 25 kali setiap hari. Jadi macam mana nak dapat kekuatan untuk amal? Kaedah yang paling mudah sebenarnya untuk dapat kekuatan kita amal, kita kena beritahu orang lain. Ya. Lepas ni balik rumah, siapa yang ada di rumah bagi tahu dengan dia. Anak ke, isteri ke, menantu ke, cucu ke, bagi tahu. Ya, penting ni. Ataupun lepas ni nak ngopi Medang, borak lagi. Pakai motivasi bagi tahu satu amalan ataupun satu perkara yang kita tahu, kita kena ulang dia semula. Cakap semula. Beritahu dalam tempoh masa sebelum 24 jam untuk dia kita ingat. Ya. Kalau lepas 24 jam kita tak ulang, dia lupa. Ini pakai motivasi bagi tahu. Ya. Boleh insya-Allah ya. Kita tambah amalan kita, dan ini pun maksud tujuan kita hidup di dunia. Ya, untuk abdikan diri pada Allah. Ya. Jadi apabila ada kebaikan, amalan-amalan yang baik, memang patut kita ambil dan perbanyakkan, sebab itulah maksud kita dihidupkan oleh Allah. Ya, tujuan kita dihidupkan memang maksudnya itu. Baik, seterusnya kebanyakan seksa kubur berpunca dari tidak istibra'. Ini kena ambil berat ya, pasal istinja kita. Dan sabda Nabi SAW, kebanyakan seksa kubur itu daripada kencing. Ya, ini dengan sebab tiada istibra' daripadanya. Istibra' ni macam kita berdehem, tahu ya? Berdehem. Apa tujuan istibra' berdehem tu? Supaya sisa kencing kita tu keluar.
Itu tujuan istibra'. Jadi apabila sisa kencing masih berbaki, terkadang kita terasa dia terkeluar, betul? Jadi cara istibra' yang betul pun kena betul cara juga. Bukan ehem tu nak panggil orang. Dia ada teknik cara dia yang betul. Istibra' tu berdehem, ya. Jadi kaedah cara yang betul berdehem ni, dia kena tarik nafas dulu. Tarik nafas panjang-panjang, lepas tu di push. Baru dia jadi. Kalau tak keluar dia. Ya. Dia kena tarik nafas, push dia. Tu baru baki sisa kita punya kencing dia tertolak. Tu kepentingan istibra'. Jadi apabila kita tidak istibra', apabila ada sisa baki, maka kencing tu sisanya akan terkeluar. Jadi najis. Banyak orang tidak ambil berat tentang perkara ini. Sekarang pula di RNR ada toilet yang kencing berdiri. Buka zip, buang, tutup terus. Maknanya galakan untuk tidak ambil berat pada istinja itu berlaku. Dan kita orang beriman, kita paling takut perkara ini. Dan antara siksa kubur yang awal dikenakan pada ahli kubur ialah orang yang tidak ambil berat tentang istinja. Kubur lagi dah kena, maknanya berat. Nak beritahu betapa syariat ini bab istinja. Kerana apa? Istinja ni bermulanya amalan itu di situ. Sebelum kita bercerita pasal solat kita yang besar ini, dia bermula daripada istinja itu. Kesan sembahyang kita ni bermula daripada istinja. Bagaimana keadaan kita istinja? Lebih kurang sampai lewa, dia akan beri kesan pada sembahyang kita ni. Sebab itu ada ulama mengatakan bermula sembahyang tu daripada istinja lagi. Bukan angkat takbir tu. Daripada istinja lagi bermula sembahyang. Maknanya berkait. Istinja kita berkait dengan amalan yang besar yang kita nak buat. Lepas istinja selesai, bab wuduk pula. Baru masuk pada sembahyang. Wuduk yang sempurna pun memberi kesan pada sembahyang kita. Sebab tu kita perlu ambil berat. Riwayat Syaikhan Bukhari dan Muslim bahawasanya Nabi SAW lalu ia atas dua kubur, maka sabdanya bahawasanya kena seksa keduanya. Di satu peristiwa Nabi lalu di dua perkuburan, Nabi bagi tahu pada sahabat bahawa kedua ahli kubur ni sedang diseksa. Adapun salah seorang daripada keduanya, maka adalah ia berjalan dengan namimah. Salah seorang daripada dua kubur yang diseksa ni, dia punya perangai sifat dia ni, iaitu mengadu-ngadu antara manusia supaya berkelahi mereka. Batu api adu domba. Nak laga-lagakan orang biar orang berbalah, bertelagah. Dan ada pun yang satu lagi diseksa ialah maka adalah ia tiada istibra' daripada kencingnya. Jadi penting tak tuan-tuan istibra' ni? Jadi lepas ni kita sama-sama ambil berat. Jadi cara kita nak ambil berat pun kita kena beritahu pada orang lain bahawa pentingnya ni istibra' ni. Dan bagi tahu betapa bahayanya kalau sekiranya kita punya istinja kita tidak sempurna. Baru Allah beri kita yang bercakap ni kekuatan untuk buat. Baik, selesai tentang masalah seksa kubur dan amalan yang boleh bantu menyelamatkan kita daripada seksa kubur. Apa antara amalan yang baik tadi disebutkan surah Al-Ikhlas 100 kali. Kemudian baca 3 surah Al-Mulk, Sajadah dan Yasin.
dan seterusnya. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut 25 kali. Seterusnya disebut di sini tentang Jumaat, iaitu bercakap-cakap ketika imam sedang berkhutbah, ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala yaumal jumu'ah li sahibi wa imamu yakhtubu ansit aw takallama aw abasa aw asyara biyadihi aw bi ra'sihi faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Barang siapa berkata-kata pada hari Jumaat bagi taulannya, bagi kawannya, padahal imam membaca khutbah, dia cakap apa? Diam olehmu, dia kata. Atau berkata olehmu, atau memperbuat ia akan yang sia-sia, atau isyarat ia dengan tangannya, atau dengan kepalanya, maka sungguhnya telah lagha, iaitu melakukan suatu kesilapan. Dan barang siapa lagha ia, maka tiada Jumaat baginya. Maka tiada Jumaat di sini ulama banyak menyebut tentang tidak ada pahala Jumaat, ya. Sia-sia, ya. Baik, sedikit lagi, ya, tentang hukum berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah mengikut mazhab, ya. Dan kata Abu Bakar Al-Husaini di dalam Kifayatul Akhyar, adakah haram berkata-kata pada waktu khatib membaca khutbah? Maka padanya itu dua qaul, dua pendapat. Salah satu daripada keduanya itu haram. Telah dinaskan atasnya oleh Imam Syafi'i pada qaul qadim. Jadi Imam Syafi'i ini ada qaul qadim, ada qaul jadid. Pendapat Imam Syafi'i pada pendapat yang lama dan pendapat baru, ya. Dan dengan dia berkata Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad pada yang terlebih rajih, yang marjuh daripada dua riwayat baginya, kerana sabda Nabi SAW, apabila berkata engkau bagi taulan kamu padahal imam membaca khutbah hari Jumaat, diam olehmu, maka sungguhnya lagha engkau. Dan makna lagha itu ialah berdosa. Itu pendapat Imam Syafi'i, qaul qadim, ya. Dan pada qaul jadid, pendapat Imam Syafi'i bahwasanya berkata-kata pada ketika itu, ketika khatib sedang berkhutbah, tiada haram. Dan diam itu sunat juga. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i, ya. Barang yang diriwayatkan dia oleh Syekhuna, iaitu Bukhari dan Muslim, bahwasanya Sayyidina Uthman masuk ia pada hal Sayyidina Umar tengah membaca khutbah. Maka berkata Sayyidina Umar, apalah hal kamu, mutaakhir mereka itu daripada bank. Maka kata Sayyidina Uthman, ya Amirul Mukminin, tiada aku melebihi tatkala aku mendengar bank, melainkan aku mengambil air sembahyang juga. Maka ketika itu Sayyidina Uthman terlambat. Sayyidina Umar bertanya, ya, ketika di atas mimbar. Ini dalil dia. Pendapat jadid, pendapat baru Imam Syafi'i yang mengatakan hukumnya tidak haram, tapi diam itu adalah sunnat. Bermakna apa? Diam itu dapat pahala, ya. Dan riwayat bahawasanya Nabi SAW masuk atasnya oleh seorang lelaki padahal ia tengah membaca khutbah hari Jumaat. Maka berkata lelaki itu manakala berdiri qiyam, maka mengisyarat manusia kepadanya dengan diam, maka tiada diterima ia dan mengulang ia akan perkataannya. Maka sabda Rasulullah SAW baginya kemudian daripada kali yang ketiga, Nabi tegur, ya. Nabi kata, ke sini engkau, apa yang engkau sediakan bagi hari kiamat itu? Maka kata lelaki itu, ku kasih akan Allah dan Rasulnya. Maka sabdanya Nabi SAW, engkau serta orang yang engkau kasih. Meriwayat dia oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ini semua dalil yang dibolehkan bercakap, ya. Maknanya cakap yang perlu ketika khatib sedang berkhutbah,
Ya, maksudnya tidak haram bagi pendapat kita Imam Syafi'i, tetapi diam itu sunat. Ya. Dan wajah dalilnya bahawasanya Nabi SAW tiada engkar atas mereka itu akan demikian. Maknanya Nabi tidak tegah yang bercakap itu, ya. Dan jikalau berkata-kata itu haram, nescaya mengingkar Nabi SAW akan dia. Jangan pula lepas ni alasan nak bercakap pula, dah tahu dalil, ya. Jadi diam itu sunat, dapat pahala, ya. Dan makna lara atau qaul ini mendatang dengan barang yang tiada sayugianya sepatutnya, dan yang dinafikan dengan katanya fala jum'atalah, itu tiada jumaat baginya, itu nafi di situ maknanya kamal ataupun kesempurnaan. Jadi kita ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan fala juma'atalah tu tiada jumaat baginya, bermaksud ialah tidak sempurna jumaatnya, ya. Maksudnya dia tidak dinafikan sahnya, jumaatnya sah, tapi tak sempurna, maknanya ada kecacatan sebab dia melakukan perkara yang ditegah oleh syarak. Jadi pilihannya ialah diam itu adalah baik dan berpahala, ya. Bercakap-cakap pada perkara yang tidak perlu, kalau diambil ringan boleh mendatangkan dosa, ya. Okey, baik, insya-Allah, ya. Cukup dulu, ya. Pagi ini sampai di sini. Jadi untuk makluman tuan-tuan, kawasan kita ni U10 kita didatangi oleh jemaah foreign, jemaah luar negara, ya. Beliau punya jemaah ada 8 orang, terdiri daripada Syria, Maroko, Qatar dan juga Kuwait. Ya, jadi jemaah mereka sekarang berada di Surau An-Nur Nisaru, dan mereka akan bergerak di sekitar kita lah. Jadi mereka ni bermusafir, datang jauh ke tempat kita semata-mata kerana Allah. Mereka jemaah transit di negara kita, sementara mereka akan ke Indonesia 2 bulan di sana. Jadi orang yang musafir kerana Allah ni doa mereka makbul, ya. Jadi musafir mereka pun dengan tujuan akhirat, bukan tujuan dunia. Jadi banyak kebaikan, keberkatan, kita boleh minta doa pada mereka, ya, insya-Allah, paling kurang kita salam dia, minta doa, doakan saya, ya. Maksudnya mereka korban datang jauh ribu kilometer datang tempat kita, semata-mata untuk ziarah orang Islam di tempat kita ini, ya. Jadi insya-Allah moga-moga kedatangan mereka membawa kebaikan ini untuk kita semua, insya-Allah, ya. Jadi semoga Allah bagi taufik pada saya dan kita semua, apa yang kita dengar, yang kita dapat ambil iktibar, kita amal dan sampaikan, insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan thayyiban wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa du'a'in la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.